والنفع والانتفاع والإفادة واستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في دارين. Muka surat 11. Tak ada khusyuk, tawaddu' mewajibkan siksa. Sekali kita pandang tajuk ni, kita tak berapa faham. Tak ada khusyuk, tawaddu' mewajibkan siksa. Apa yang dikehendaki oleh musannif? Pasal apa pula musannif ni, pengarang ni menyebut ataupun mengatakan tidak ada khusyuk, tawaddu' kena siksa? Kalau ikut tajuk saja tak faham. Tapi tajuk saja tidak menggambarkan makna keseluruhannya. Orang putih kata don't judge a book by cover lah. Jangan nilai sebuah buku tu melalui pembalut ataupun kulit dia sahaja. Baik, kita tengok apa maksud kata musannif. Dia petik kata Imam Al-Ghazali. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, Imam Ghazali ataupun nama gelaran dia Hujjatul Islam. Ada juga orang panggil Sirajatul Mujtahidin, Sirajul Mujtahidin. Ada juga orang panggil Zain Abidin. Semua tu Imam Ghazali belakang tu. Nama dia senang ingat, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad At-Tusi. Senang ingat nama dia. 3 kali Muhammad, 1 Ahmad. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad At-Tusi Asy-Syafi'i. Dan digelar sebagai nama Al-Ghazali. Hidup selepas zaman Hasan Al-Basri. Kalau kita mengaji tauhid, dia ada perbezaan di antara ulama khalaf dan salaf. Sempadan dia zaman Hasan Al-Basri, 300 tahun sebelum 300 tahun. Sebelum Hasan Basri dipanggil zaman salaf. Selepas Hasan Basri dipanggil zaman khalaf. Di situlah terlahirnya mazhab pemikiran yang sesat seperti Mu'tazilah, walaupun dia berguru dengan Hasan Al-Basri, seorang tabi'in. Makna dia, Imam Ghazali ni dia lebih terkemudian daripada zaman Hasan Basri, maka dia termasuk sebagai golongan khalaf. Kalau tak salah saya, dia lahir pada tahun 450 Hijrah, dekat dengan Nuh. Satu negeri
Nama dia Khurasan. Piramli sebut Khurasan, Afghanistan, Turkistan, akhirnya Tanjung Rambutan. Kita pun tak nak sampai Khurasan ni. Dia bersempadan dengan Iran. Jadi digelar sebagai nama Ghazal. Bahasa orang putih panggil Ghazil. Ghazal makna dia memintal bulu. Sebab apa disebut dengan nama Ghazali, Imam Ghazali? Sebab ayah dia, kerja dia dulu tukang pintai bulu, buat bulu. Ambil bulu kambing tu buat pintai, buat jadi benang. Dan bukanlah mereka ni dari kalangan orang yang kaya, tetapi ayah dia ni seorang orang kampung yang baik, yang mana dia ni rajin mari dengar kuliah-kuliah agama para ulama dan sentiasa mendoakan agar anak-anak dia mengikut jejak langkah para ulama. Tu ayah dia. Bila ayah dia mati, ayah dia pesan dekat para ulama suruh mengasuh Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali ni dari kecil dia mengaji. Makna kata dia mengaji dalam keadaan ayah dia tak ada, mati dah, meninggal dunia. Jadi banyaklah cerita Imam Ghazali ni. Biasalah nama orang masyhur, Hujjatul Islam. Dia meninggal dunia lepas kurang lebih umur dia 70 tahun. 505 Hijrah. Di tempat kelahiran dia di Khurasan. Bukan Arab ni. Imam Ghazali. Baik, apa kata Imam Ghazali? Kita boleh sebut rahimahullah, boleh kita sebut Allah yarham, boleh kita sebut rahmatullah. Dari sudut bahasa Arab paling masyhur kata Imam Ghazali rahmatullahi alaih. Itu paling masyhur, paling tepat. Baik, kata Imam Ghazali, maksud kata Imam Ghazali, bila sebut kata Imam Ghazali, dia tak larilah daripada apa yang Imam Ghazali tulis dalam kitabnya. Antara kitab yang masyhur ialah Ihya Ulumuddin. Kitab masyhur, kitab yang penuh dengan keberkatan, bertambah kebaikan, ziyadatul khair. Kitab Ihya Ulumuddin memberi kebaikan kepada orang. Siapa yang baca tu memberi kebaikan. Sebab tu disebut dengan keberkatan. Baik, kata Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, dibandingkan orang sembahyang, yakni diumpamakan, ataupun kita boleh sebut jika dibandingkan orang sembahyang dengan kaifiat sembahyang zahir jua. Jika kita bandingkan orang yang sembahyang yang mana mereka melakukan kerja sembahyang seperti rukun sembahyang, seperti syarat sembahyang, seperti sunat sembahyang, setakat tu je, tetapi di dalam hati mereka tidak khusyuk. Jika seseorang tu sembahyang, dia hanya sembahyang zahir, dalam batin dia tak ada, tidak ada khusyuk. Takbiratul ihram cukup, tapi hati dia tak ada, tak sampai. Duduk tang lain, bukan duduk atas tikar sembahyang hati dia.
tapi duduk tempat lain. Takbiratul ihram tu saja kalau syarat, kalau cukup syarat, kalau mengaji pada kitab lain dia kata ada 14 syarat tentang takbiratul ihram sahaja. Tapi kita tak mau sentuh lah hari ni, takut panjang. Tapi maksud kata musannif, seseorang yang sembahyang hanya sembahyang zahir, rukun, syarat, sunat, bermakna mensempurnakan syarat, rukun, sunat jua. Dia sembahyang cukup, rukun cukup. Dalam kitab ni kata 13, ada yang kata 15, ada yang kata 17 rukun. Jadi cukup. Sunat pun cukup. Dan dia sembahyang cukup dan lalai daripada sembahyang batin. Dia dalam keadaan macam ni kita sebut dan ni, dan bukan ataf ni. Dan seorang yang sembahyang cukup syarat dia dan dalam keadaan lalai daripada sembahyang batin. Dan di sini dipanggil wawul hal. Kalau bahasa Arab lah ataf hal. Dia sembahyang sempurna dan dalam keadaan dia lalai. Rukun dia sempurna, lalai daripada sembahyang batin. Apa makna lalai? Lalai ni makna cuai, tak khusyuk, tu lalai tu. Kalau buah ni dia tak masak penuh, panggil mangkak. Mangkak, lalai. Tak cukup dua benda ni. Zahir ada tapi batin tak ada, tak masak elok. Barangkali dia sembahyang tadi dalam keadaan main-main, ataupun dia keadaan kelang kabut, sembahyang lambat dah, habis nak habis waktu. Jadi dia terkejar-kejar. Sehingga kan dia terbawa-bawa apa yang dia buat tadi. Sebelum dia sembahyang, dia buat apa? Misal contoh, dia berniaga, maka tengah sembahyang tu dia pun masih lagi terfikir tentang perniagaan yang dia tinggalkan. Jadi orang macam ni dia tak sempat untuk melihat, mengingat ataupun mengamati segala kelakuan dalam sembahyang. Jadi bila dia tak perasan, kata dia sedang baca Fatihah, dia sedang rukuk, dia sedang sujud, dia tak perasan dia buat apa ni, masa itulah hati dia pergi tempat lain. Nak fikir pasal tayar pancit, nak fikir pasal bumbung bocok, nak fikir pasal racun tak buh lagi, rumput panjang, hujan banyak hari, tak sempat nak buh racun. Hari ni panas, boleh buh racun kot. Tengah semayang tu dia terfikir benda tu. Sebab apa dia terfikir? Sebab barangkali dia tidak melihat ataupun mengamati pekerjaan sembahyang yang dia sedang laksanakan. Akhirnya last minute jadilah seperti yang selalu terjadi. Apa dia? Terlupa rakaat berapa tak? Selalu macam tu. 3 ke 4. Sebab barangkali, kata musannif, kerana dia lalai daripada sembahyang batin, dia tak ingat dia sedang sembahyang. Bermakna
Lalai lah kita zaman law ni lagilah. Zaman law ni penyakit kepada umat. Antaranya komunikasi, handphone. Sehari kalau tak pegang telefon tak boleh duduk. Bukan kata siapa-siapa lah, semua orang lah. Hanya special editionnya jenis tak pegang telefon. Masih lagi pakai telefon 3 sekupang tu. Tak apa. Kebanyakannya semua lalai. Ada WhatsApp, grup WhatsApp. Penting tak grup WhatsApp ni pun penting juga. Nak beritahu sakit demam mati relai. Tak ada grup WhatsApp kita pun tak tahu. Ada kawan mati ke apa ke. Ada grup WhatsApp, kita duk fikir tentang grup WhatsApp. Nak semayang pun tak ada, terganggu habis ibadat. Itu dipanggil akhir zaman ni. Banyak benda kita duk fikir. Apatah lagi yang mengalami beberapa hal keadaan yang memerlukan fikiran. Kalau peniaga fikir beli telur sepapan, kalau meniaga untung berapa kupang, kepikir. Beras nak jual sepinggan, beras masak nasi nak jual sepinggan 5 kupang, tak baloi. Kena jual RM1 pun makan modal, kena jual RM1.50. Dia fikir tengah sembahyang. Banyak benda dia fikir. Ayam, daging, habuan jual ya, untung tak sentuh lah. Gagah-gagah nak untung sikit ayam, tu pun belah 24. Fikir ni dalam sembahyang, banyak benda nak fikir. Jadi akhir zaman ni susah untuk khusyuk ni, sebab banyak sangat kita fikir. Bahkan kadang-kadang kita sembahyang di rumah lah, kadang-kadang sembahyang, anak ingat pun tak boleh, tak khusyuk. Padahal sahabat dulu ni bila start sembahyang, semua perkara di luar kepada sembahyang tu tak dengar. Hang berjoget ke, hang menari ke, hang berbunyi ke, semua tak masuk dah dalam telinga dia. Sebab dia tengah mengamati perlakuan sembahyang. Jadi kata musannif, lalai daripada sembahyang batin. Maksudnya bermakna tidak ada, tak ada khusyuk atau tawaduk. Tak ada khusyuk, tawaduk dan lain. Sembahyang tapi tidak ada rasa khusyuk. Hati ke sana dan ke sini. Tidak ada rasa rendah diri. Tidak ada rasa dan lain-lain. Tidak ada rasa tazallulan. Sembahyang tak rasa sifat kehambaan menghadap Allah Ta'ala. Sembahyang dalam keadaan tidak menyerah diri, tasliman. Patutnya sembahyang ni dalam keadaan, ya Allah, aku ni hina, menghinakan diri di depan Allah. Aku ni menyerah, ya Allah, Tuhan hang suruh buat apa aku akan buat. Bila sembahyang dalam keadaan tidak menyerah diri, luak pada sembahyang, kena lawan Tuhan langsung. Sebab dalam sembahyang tidak ada rasa langsung untuk menyerah diri, tasliman kepada Allah. Apa sahaja perintah yang kamu bagi, wahai Tuhan, aku akan ikut. Apa yang hang larang, aku akan jauh. Itu sifat kepada tasliman. Habis hadut luak pada sembahyang, hadut lawan ni. Hadut lawan ni sembahyang tapi tidak ada rasa tasliman, tidak rasa rendah diri, tidak ada rasa menyerah diri. Akhirnya duk luak pada sembahyang ke duk lawan Tuhan. Orang tegur pun buat kepala batu.
Orang kata tak boleh, kita tak suka LGBT, perkahwinan sejenis. Islam melarang keras. Ada mufti kata, siapa yang pergi tengok konsert penyokong LGBT, golongan pelangi. LGBT ni pelangi, dia warna banyak color. Dia merujuk kepada keinginan seksual. Golongan-golongan ni ada yang biseksual, ada yang homoseksual, ada yang banyak macam seksual lah. Jadi mufti kata, siapa yang pergi tengok konsert tu tak boleh buat jamak qasar. Dia marah mufti. Ingat mufti ingat yang pi 70,000 tu semua masuk neraka lah. Oh, kata kat mufti. Ingat yang pi konsert 70,000 tu semua masuk neraka. Ingat apa yang tak pi konsert semua masuk syurga. Amboi. Hei. Jenis ni nak buat macam mana? Nak buah cabai, buah bawang, goreng ya. Nak kata macam mana lagi? Bukan kita yang larang, Tuhan yang larang. Golongan-golongan LGBT kita tak boleh sokong. Sebab sokong kepada benda mungkar ni, dia membawa kepada haram. Sokong benda yang haram, dia membawa pada haram. Ma yuaddi ilal haram fahuwal haram. Ada orang, dia mari tanya, mana rumah Cik Mat? Kita tanya dia, Cik Mat lah. Cik Mat orang kaya. Nak buat apa? Tanya rumah lah. Saya nak pergi merompak. Rumah dia ujung. Perbuatan merompak tu haram. Perbuatan kita pergi tunjuk rumah tu pun haram juga. Jadi dia panggil ma yuaddi ilal haram fahuwal haram. Tapi dah semayang tak menyerah diri, tak ada sifat nak menghina diri langsung, tidak ada sifat nak menyerah diri langsung, tidak ada sifat mentadabbur langsung dalam semayang. Bila luar semayang, dia jadilah seperti yang apa yang terjadi sekarang. Sanggup nak hina Nabi sebab nak mempertahankan konsert. Amboi. Tu bab konsert. Hak yang bab lain lagi banyak. Puncanya apa? Semayang. Kami semayang, memang semayang. Semayang zahir saja, batin tak ada. Tu kata musannif. Tu kata musannif, maksud kata musannif. Sebab tu kita usaha ni. Kita kena usaha, belajar sedaya upaya supaya kita mentadabbur, supaya kita rasa masa sembahyang ni, kita rasa kita lah hamba Tuhan yang paling hina. Tak ada apa ni di atas muka bumi, tak ada apa. Apa yang kita miliki di atas muka bumi, satu pun tak akan berguna. Lepas tu kita kena usaha. Macam mana nak usaha? Kita usaha supaya kita sentiasa diberi peringatan. Kita usaha belajar supaya kita faham. Bila kita faham, kita boleh tadabbur Al-Quran. Bila orang baca Al-Quran, kita boleh faham, boleh menjadikan hati kita tidak lalai. Bahkan sunat kita belajar makna setiap doa yang kita baca dalam sembahyang, seperti doa iftitah. Bacaan-bacaan dalam sembahyang sunat kita belajar makna faham. Sebab orang yang faham lain. Bila orang yang faham dengar doa, baca doa yang menyentuh kalbu, dia teriak. Hak yang tak faham, tak ada apa, tak rasa apa. Syekh Jibril di Mesir sembahyang di Masjid Amru bin As.
Bulan puasa dia kata Jibril turun. Kita pun duk heran, Jibril mana ni? Rupanya Syekh Jibril. Syekh Jibril turun 10 malam terakhir. Dia semayang 1 juzuk 8 rakaat. Tak banyak, tarawih dia 8 rakaat je, tapi bacaan 1 juzuk. Semayang 1 jam, dia baca doa kunut selepas tarawih 1 jam setengah. Doa tu saja. Jadi adalah orang Melayu pi, kami ustaz kami pi, nak pi tengok dengar, nak pi semayang belakang Syekh Jibril. Tak apa pi. Dia kata pi esok tu balik macam mana makcik? Dia pi tengok anak dia Abdullah. Dia kata ramai orang pi. Sebelum buka puasa asar tu kena bawa dah makanan bekal nak buka puasa. Masuk dalam masjid tu tunggu dah. Punya ramainya orang. Semayang macam mana? Semayang sedap. Doa tu ya ustaz masalah. Pasal apa masalah? Lamanya ustaz saya ni sambil berdiri tu tak tahan diri punya panjang doa, akhirnya terduduk. Duduk tahiyat awal, lenguh lagi, tak habis lagi doa. Duduk tahiyat akhir, tak habis lagi doa, akhirnya tinggal sebelah lagi tahan. Padahal orang lain Arab tu Allah duk khusyuk ni doa sebab dia faham. Yang dia ni tak faham. Lenguh tahan belah kiri tak kena, tahan belah kanan tak kena, doa tak habis lagi. Akhirnya macam mana Ustaz? Akhirnya habis. Allah macam terlepas dengan bebanan sebab dia tak faham doa. Yang tu Arab lain ada teriak tengah sembahyang ni sebab faham. Itu sunat kita memahami bacaan, contoh-contoh bacaan atau bacaan-bacaan doa. Ni kelang kabut nak mengaji bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris, bahasa Jepun, bahasa Quran tak mau mengaji. Tu salah. Sepatutnya kita belajar bahasa Quran, kemudian belajar bahasa lain. Patutnya macam tu. Jangan tinggal bahasa Al-Quran sebab dia ada hubung kait dengan ruh agama kita. Baik. Seperti dibandingkan di sini, orang yang sembahyang dalam keadaan lalai, tak ada khusyuk dan tawaduk ni, seperti seseorang ni. Seperti dibandingkan, dibuat bandingan. Orang yang sembahyang zuhur saja, dalam hati tak tahu duduk tang mana, dia ni seperti seseorang hadiah kepada raja besar, memberi hadiah. Seseorang memberi hadiah kepada seorang raja yang besar. Ini contoh yang disebut dalam Ihya, disebut sebagai Malikil Azim, raja yang besar. Orang yang sembahyang rukun dia sempurna, tapi hati dia tak tahu duduk mana. Seperti seseorang yang bawa hadiah, pergi jumpa raja yang besar, serah. Dia serah apa? Satu perempuan yang sangat molek. Dia hadiahkan. Mungkin zaman ni zaman apa? Orang dulu dia nak pengaruh di istana, dia kahwinkanlah anak saudara dia ke, kahwinkanlah orang kampung dia ke. Sekurang-kurangnya raja kenal orang kampung mana, saya lepai sama dengan makcik hang kot. Makcik hang ada lah kek bau-bau bacang, jadilah kan. Jadi orang ni dia serah seorang perempuan yang molek. Kalau kita ikutkan pada makna kata-kata Imam Ghazali ni, berat juga dia kata ni.
Dia kata kalau seorang tu bagi hadiah pada seorang raja, kita timbul persoalan, dia bagi di mana? Atas padang, sekolah, di masjid. Mestilah dia bagi hadiah di istana. Kalau dia bagi di istana, makna seseorang ni telah diizinkan untuk masuk ke istana ataupun dijemput masuk ke istana. Maka bukan calang-calang orang yang diizinkan masuk ke istana. Boleh kita gambarkan bahawa Allah Ta'ala lah yang menjemput kita untuk semayang. Bukan semua orang Tuhan jemput, tapi Tuhan izinkan kita untuk berdiri di atas jadah, mendirikan sembahyang. Seperti seorang raja yang menjemput seseorang untuk masuk ke dalam istana. Kita diizinkan oleh Allah Ta'ala duduk atas jadah, berdiri atas jadah sembahyang. Tiba-tiba kita serah sembahyang yang tak sempurna. Tengok zahir luar cantik, seperti orang yang dijemput masuk istana, serah bagi hadiah seorang perempuan yang molek, yang sangat molek. Sangat molek ni belah Kedah dia panggil segak. Segak nak mampu. Belah Kedah segak nak mampu, tak mampu pun duk segak tu. Belah bahasa ni dia kata sangat cantik, beautiful. Sangat molek rupanya, cantik, segak sungguh abang hang. Orang Kedah dia rajin tambah bang hang. Segak sungguh bang hang, tak bohong lah bang hang. Bang hang tu 4-5 kali. Macam kita diizinkan berdiri atas jadah, diizinkan untuk memberi hadiah kepada Tuhan. Apa dia? Diizinkan untuk menyembah Tuhan. Kawan ni diizinkan bawa hadiah seorang wanita yang cantik. Tetapi mati, tak ada roh baginya. Maksud sangat cantik ni bukan hantar perempuan yang biasa-biasa. Ni level kayangan punya ni B40, bukan B40, T20. Bila raja tengok, raja pun berkenan. Hidung mancung. Mancung bak-bak tu, tak ingat lah. Gobek. Hidung mancung, kulit putih, gebu, rambut ikan mayang. Saya tak tahulah gambaran tu. Orang dulu-dulu rajin, kita dah baca dalam sastra, bibir bak delima merkah. Padahal buah delima tak ada apa masa tu di tanah Melayu. Betih bunting padi, apa lagi? Ramping macam kenggar. Kita sampai pegang kenggar weh. Itu gambaran wanita yang cantik. Nak hadiah kat raja ni bukan calang-calang, bagi yang paling cantik. Jari runcing. Buat lah runcing. Macam kacang bendi. Ada tak? Cantik tetapi mati, tak ada roh. Hadiah seorang perempuan yang cantik tapi jasad saja, tak ada nyawa dah. Itu gambaran kata Imam Ghazali. Tengok Imam Ghazali bagi gambaran. Kalau kita gambarkan raja ketika tu, orang bawa main perempuan cantik, tanya mai dari mana? Tak boleh jawab. Kita pula tukang jawab. Aku bukan tanya hang, aku tanya perempuan ni. Tidur ke sampai tak mau gerak ni? Tak tidur lah, tunggu. Habis buat apa? Mati dah. Ketika tu apa? Apa kata raja? Hang ni main-main ke? Mesti dia kata gitu. Sopalah kita sembahyang, diizinkan berdiri di atas tikar sejadah,
Boleh semayang elok, sempurna, tapi khusyuk tu tak ada. Terbang sana, terbang sini, Tuhan kata hang main-main kan ni semayang ni. Itu gambaran yang disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab dia Ihya Ulumuddin. Pengarang kutip masuk buh. Kita nilai kita macam mana. Boleh berubah insya-Allah. Nama la tak boleh, tak apa, kita belajar perlahan-lahan. Belajar kitab ni bukan abang kata kita jadi pandai, cuma kita nak perbaik diri kita dari masa ke semasa. Kita nak faham hal keadaan sembahyang kita. Penting sangatkah kita memahami hal keadaan sembahyang kita? Sembahyang ni lah lesen besar. Kalau sembahyang tak lepas, hal lain semua tak lepas. Kalau sembahyang lepaslah. Macam orang naik kereta, naik motor. Boleh tahan tanya lesen ada tak? Lesen ada. Mana lesen? Tengok lesen. Tak apa, jalan. Cuba tanya lesen, mana lesen? Tak ada lesen cik. Bila tak ada lesen, lampu pun dia tengok, magat pun dia tengok, rotek pun dia tengok, habis dia tengok habis. Satu. Sembahyang. Sebab tu kita nak memahami bagaimana sembahyang kita yang kita nak bawa, kita nak persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terutamanya di mahsyar kelak, di hari kiamat kelak. Sebab inilah amalan yang kita nak bawa. Hal lain kita tak bawa. Kita tak bawa kereta masuk dalam kubur. Kita bawa ni amalan sembahyang. Kalaulah kita bawa amalan sembahyang yang hanya cantik di luar sahaja, Imam Ghazali kata seperti orang perempuan, seorang yang membawa hadiah seorang perempuan yang cantik rupawan tetapi tidak bernyawa, tetapi mati. Bawa sembahyang yang elok tapi dalam kosong, tak ada apa. Macam rumah kayu yang cantik tapi dimakan oleh anak-anak, nak pijak pun tak berani, reput. Nampak elok luar, tidak menggambarkan dalam tu yang cantik. Baik. Dan dibandingkan orang tidak sempurna sembahyang. Ini kita sambung. Okey apa? Apa habis ni, panjang lagi ni, sejam pula. Jadi kita sambung akan datang lah. Dalam pula saya ada kursus haji di Pantai Johor. Lepas tu khutbah di Bukhari, Alok Malai. Hari ni 2 Bukhari. Kursus haji di Bukhari Pantai Johor. Lepas tu khutbah di Bukhari Alok Malai. Bukhari belakang ni. Jadi insyaAllah kita tunda, kita tangguhkan perbincangan kita pada pagi ini pada satu tarikh yang lain bulan depan insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberi hidayah dan taufik kepada kita. Kita tangguhkan insyaAllah dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwil lana fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.